Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, untuk tajuk pembentangan kita pada hari ini, kita menceritakan ataupun kita menulis mengenai tentang ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Baik. Ahli kitab ini secara umumnya yang kita maklum adalah mereka yang agama samawi, iaitu agama langit, iaitu Yahudi dan juga Nasrani, ataupun lebih dikenali sebagai agama Yahudi dan juga Kristian. Baik. Namun begitu, kalau kita lihat, agama Yahudi adalah agama yang mana telah diturunkan ataupun telah dibawa oleh baginda Nabi Musa alaihissalam, dan juga agama Nasrani ataupun Kristian yang kita kenali sebagai hari ini dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Pun begitu, Nabi Isa alaihissalam yang mana sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah mengkhabarkan kepada agama Nasrani bahawa tentang kedatangannya Nabi Muhammad SAW dan agama yang Hanif, iaitu agama Islam. Dan bila dilihat di sini, Nabi Isa mengajak kepada kaum Yahudi dan juga Nasrani, namun mereka tidak menerima Nabi Muhammad itu sebagai Rasul akhir zaman, dan juga agama Islam yang dibawa ini sebagai agama yang hanif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dilihat di sini, ada beberapa pendapat ulama yang mana di sini ada khilaf, yang mana siapakah ahli kitab yang sebenarnya. Baik, kalau kita lihat kat sini, siapakah ahli kitab? Ahli kitab, kalau secara kita tengok, ulama berbeza pandangan. Imam Syafi'i mengkhususkan ahli kitab itu adalah mereka daripada kaum Israel, bangsa Israel yang beragama Kristian dan juga beragama Yahudi. Tetapi kerana disebabkan, kalau kita lihat dekat situ, ayat Quran memberitahu kaum Israel itu sendiri. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kalau kita lihat dekat sini, Imam Syafi'i mendatangkan dalil surah Al-An'am ayat 156, yang bermaksud bahawa kitab agama itu hanya diturunkan kepada dua golongan, iaitu Yahudi dan Nasrani. Dahulu sebelum kami, dan sesungguhnya kami lalai tidak faham apa yang dibacakan dan dipelajari oleh mereka. Baik. Namun Imam Ash-Shirazi, kalimah dua golongan ini merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Itu dua ulama yang mengatakan. Tapi yang ketiga, Asy-Syahrastani pula berpendapat bahawa ahli kitab tidak hanya dikhususkan kepada keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Kristian sahaja, tetapi juga sesiapa sahaja yang menerima Taurat dan juga Injil, sama ada mereka mengamalkan ataupun tidak. Baik, kalau kat sini kita lihat, yang pertama, ulama membahagikan mereka yang berbangsa Bani Israel dan juga beragama Yahudi dan juga ataupun Kristian. Tetapi Al-Imam Syahrastani, dia mengatakan tidak semestinya dia berbangsa Bani Israel. Sesiapa saja yang menerima Injil dan juga Taurat, maka mereka adalah ahli kitab. Baik. Seterusnya, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang beragama langit ini, agama samawi, iaitu ahli kitab, mereka adalah daripada golongan daripada Kasrah, iaitu daerah utara Kufah, dan juga Bataih, iaitu golongan daripada utara, kawasan yang berpaya di Basrah, termasuk dalam golongan Kristian. Namun Kristian di sini ada terbahagi kepada tiga golongan, iaitu mereka iaitu Al-Markuniyah, Al-Aryusiyah dan Al-Maruniyah, dan mereka ini bermazhab Al-Nisturiyah dan Al-Malkiyah. Baik. Namun ada satu lagi golongan, iaitu dikenali sebagai Al-Yaqubiyah, dan mereka ini tidak ada kena-mengena dengan Kristian, tapi mereka ini menggelarkan diri mereka adalah ahli kitab. Jadi beberapa pandangan ini kami penulis bersepakat, iaitu kita bersetuju dengan pendapat Majlis Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Ahli Agama Malaysia kali ke-14 yang bersidang pada 14 Julai 1977, yang memutuskan bahawa takrif kitab kafir kitabi, iaitu orang Yahudi dan Nasrani, iaitu bila kita lihat,
ini bertepatan dengan pendapat Asy-Syirazi dan juga Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala yang mengatakan Yahudi dan juga Kristian telah terkeluar daripada garisan panduan disiplin ahli kitab. Baik. Yang berketurunan, namun yang Yaqubiyah tadi ni, mereka juga adalah golongan yang dibatalkan, yang dinasahkan, kerana kalau kita lihat agama Yahudi telah dinasahkan dengan datangnya agama Nasrani. Agama Nasrani telah dinasahkan kerana kedatangannya Islam. Baik. Dan yang bukan keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, tidak diketahui datuk neneknya memeluk agama sebelum itu, juga telah dinasahkan. Tempelekan Al-Quran terhadap ahli kitab. Keberadaan ahli kitab sebenarnya sudah ada dari zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terakhir, dan serta menyeru ahli kitab agar beriman kepada Al-Quran. Tetapi sebahagian dari mereka yang ada ingkar dan mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Salamah bin Waqshi radhiyallahu anhu bahawa dulu kami mempunyai tetangga orang Yahudi dari Bani Abdul Ashal, dan dia selalu mengatakan kepada kaumnya yang menyembah berhala tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan manusia dari kuburnya, adanya hari perhitungan amal, dan adanya syurga dan neraka. Kemudian mereka berkata kepada si Yahudi, "Celakalah engkau, wahai fulan, apakah itu yang kamu yakini?" Kemudian dia menjawab, "Ya, demi zat yang aku bersumpah dengannya." Kemudian si Yahudi tersebut memperingatkan mereka agar mereka menyelamatkan diri dari api neraka dan pada hari kiamat nanti. Mereka pun bertanya, "Celakalah engkau, wahai fulan, apakah tanda-tanda yang menunjukkan datangnya hari kiamat tersebut?" Dia menjawab, "Akan diutus seorang Nabi dari kota ini dengan menunjuk ke arah Mekah dan Yaman, ke arah selatan Madinah." Mereka bertanya lagi, "Bilakah munculnya?" Kemudian si Yahudi tadi melihatku, kata perawi, dan waktu itu aku masih kecil. Lalu dia mengatakan, "Jika anak ini besar, maka dia akan menemui masanya." Perawi berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, setelah beberapa tahun kemudian muncullah Rasulullah Muhammad SAW yang sekarang ada di sisi kami. Kemudian kami beriman kepadanya, akan tetapi si Yahudi kufur dan mengingkarinya kerana dengki dan hasad kerana Rasulullah SAW bukan dari kaumnya." Perawi berkata kepada si Yahudi, "Celakalah engkau, wahai fulan, bukankah ini yang kamu katakan dahulu?" Dia menjawab, "Ya, akan tetapi bukan dia." Mereka dinamakan sebagai golongan yang syirik bahkan kafir. Ketika dikatakan ahli kitab, pandangan umat Islam cenderung mengarah kepada kafir. Bahkan para ulama kebanyakan berpendapat bahawa ahli kitab termasuk dalam kelompok orang-orang kafir, dikuatkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan bahawa ahli kitab termasuk golongan orang-orang kafir. Kemudian mereka ini juga mempunyai akibat yang khusus bagi kekafiran mereka seperti yang termaktub dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Seperti yang dikhabarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, Wahbah Zuhaili mengatakan bahawa terma kufar dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang menolak kerasulan Muhammad SAW. Hal senada diungkapkan oleh Al-Ghazali bahawa makna kekafiran yang terlihat dalam keyakinan ahli kitab adalah adanya sikap mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang diajarkannya. Jika makna iman adalah membenarkan adanya Rasul yang berkenaan dengan semua ajaran yang dibawanya, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kafir kerana mendustakan Rasulullah SAW. Mengenai pendapat syirik, Al-Tabai memberikan pendapat bahawa syirik pada dasarnya terjadi menjadi dua macam, iaitu syirik zahir dan syirik kafi.
Syirik zahir adalah mereka yang menganggap Tuhan itu berbilang, menjadikan patung dan berhala sebagai sembahan. Sedangkan syirik khafi adalah mengingkari kenabian, terutama kerana menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka telah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penghuni tetap di dalam neraka Jahannam untuk selamanya. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Tidak dipandang beragama sedikit pun. Walaupun mereka asalnya adalah beragama dengan agama yang benar yang diturunkan dari langit samawi, tetapi mereka tetap dianggap tidak beragama setelah penyelewengan yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yarzidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah, hai ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Menurut Ibn Katsir, yakni hingga kalian beriman kepada semua apa yang terkandung di dalam kitab yang ada di dalam kalian, yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya, dan mengamalkan semua apa yang terkandung di dalamnya, antara lain berisikan kerasulan serta mentaati syariatnya. Kerana itulah menurut Lais Ibnu Abu Sulaim dari Mujahid disebutkan sehubungan dengan makna firman-Nya dan menegakkan ajaran-ajarannya, Alkitab yang diturunkan kepada kalam dari Tuhan kalian. Al-Maidah ayat 48. Makna yang dimaksudkan ialah Al-Quran yang agung tidak akan mendapat karunia daripada Allah. Golongan ahli kitab seringkali merasakan mereka istimewa di sisi Allah. Mereka boleh berbuat apa sahaja kerana mereka telah diangkat darjat di sisi Allah. Mereka adalah golongan terpilih, sedangkan mereka sebenarnya tidak mendapat karunia sedikit pun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 29. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahawa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Allah, dan bahawasanya karunia itu adalah di tangan Allah dan berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Menurut tafsir Al-Jalalain, li'alla ya'lama, supaya diketahui, maksudnya Allah menerangkan hal tersebut kepada kalian supaya diketahui ahlul kitab oleh ahli kitab. Taurat yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW di sini adalah bentuk takhfif dari anna yang ditasydid, artinya bahawasanya mereka alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah, berbeza dengan apa yang mereka sangka, iaitu bahawasanya mereka adalah kekasih-kasih Allah dan orang-orang yang mendapat keredaannya. Demikian menurut Ibnu Katsir pula. Oleh kerana itu Allah berfirman, li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, supaya ahli kitab mengetahui bahawa mereka tidak mendapat sedikit pun dari karunia Allah. Maksudnya supaya benar-benar terbukti bahawa mereka itu sama sekali tidak mampu menolak apa yang diberikan Allah dan tidak juga dapat memberi apa yang ditolaknya. Selain itu, mengikut tafsir Quraisy Shihab, Allah memberikan kesemua itu kepada kalian agar kaum ahli kitab tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu tahu bahawa mereka tidak akan mampu memberikan kesenangan seperti yang diberikan oleh Allah, baik kepada diri mereka sendiri maupun kepada orang lain. Semua karunia benar-benar berada di tangan Allah semata. Dia bebas memberikannya kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Dia adalah pemilik karunia yang besar. Wallahu a'lam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sambungan kepada tempelakan Al-Quran terhadap ahli kitab nombor 4, yakni mengeluarkan ahli kitab dari kampung mereka, menghukum
dan memusnahkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran telah merakamkan kisah tentang hukuman dahsyat terhadap ahli kitab yang ingkar ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 2, "Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwalil hashr ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار." Yang bermaksud, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangan yang ramai dan pertahanannya yang kuat, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka buat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Jadi ayat ini mempunyai tafsir menurut tafsir Madinah Munawwarah ataupun Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, yakni Profesor Fakulti Al-Quran Universiti Islam Madinah. Dia memberi komentar, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Ahli kitab di sini beliau tafsirkan dari kalangan Bani Nadir, yang merupakan golongan orang-orang Yahudi dari keturunan Nabi Harun. Mereka mendatangi kota Madinah ketika terjadi fitnah pada Bani Israel. Mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat dengan Nabi dan berbalik melawannya bersama orang-orang musyrik. Maka Rasulullah mengepung mereka sampai mereka menyerah dan rela untuk diusir. Al-Kalbi mengatakan mereka adalah kaum pertama dari ahli kitab yang diusir dari Jazirah Arab. Kemudian kaum mereka yang terakhir diusir terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pendapat lain mengatakan bahawa pengusiran yang terakhir adalah pengusiran seluruh manusia menuju padang mahsyar. Selain daripada itu, menurut tafsir Sa'di oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, pakar tafsir pada abad 14 Hijrah, ahli kitab yang dimaksudkan adalah Bani Nadir di Madinah. Mereka orang-orang pertama dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah menuju Syam dan diusir kembali oleh Umar radhiyallahu an dalam masa pemerintahannya. Kerana kuatnya pertahanan mereka dan terhormatnya mereka di sana, mereka merasa ujub dengan benteng-benteng mereka, bahawa benteng tersebut tidak akan ditembus oleh seorang pun. Padahal takdir Allah atas semua itu, benteng, pertahanan dan kekuatan mereka tidak berguna sedikit pun di hadapan kekuasaan Allah. Jadi ini seperti mana yang dijelaskan oleh tafsir Al-Sa'di. Kemudian pada bab yang berikutnya, yang poin yang nombor 5, tempelekan Al-Quran adalah ahli kitab menyembunyikan kebenaran, dan ulama menyifatkan sifat menyembunyikan kebenaran adalah sebagai pengkhianat. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 159, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab suci ini, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Jadi tafsir ayat ini Al-Suyuti meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya sebilangan umat Islam termasuk Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Mu'az dan Zaid bin Kharijah
bertanya pendeta Yahudi mengenai tanda kelahiran Nabi yang bakal dilahirkan pada akhir zaman seperti dalam kitab Taurat. Bagaimanapun mereka enggan memberitahu, sebaliknya menyembunyikan perkara itu dari pengetahuan umum. Ayat ini diturunkan kerana ahli kitab telah menyembunyikan sebahagian daripada isi kandungan kitab suci mereka dengan beberapa cara. Antaranya mereka tidak menerangkan nas kitab suci kepada manusia ketika diperlukan, seperti berita kedatangan Nabi SAW dan sifat baginda. Mereka mengubah setiap perkataan ketika menterjemahkannya atau mentakwilkannya dengan sesuatu pengertian yang tidak benar kerana didorong dengan hawa nafsu mereka. Justru dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan jahat dan melaknat mereka untuk selama-lamanya. Kemudian untuk nombor 6, Al-Quran juga menempelak mereka sebagai bersekongkol dengan golongan munafik dan digelar sebagai pendusta. Jadi golongan ahli kitab ini juga merasakan mereka bijak dengan bersekongkol dengan para munafik untuk menjatuhkan dan menghalang dakwah Islam yang dibawa Nabi SAW. Namun sebaliknya mereka pula yang didustakan. Hal ini dirakamkan dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ألم تر إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا تطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم كاذبون. Innahum lakadzibun, yang bermaksud, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan kaum Yahudi, ahli kitab, sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu, dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa mereka sebenarnya adalah pendusta. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan semisalnya ketika mereka pergi menuju kaum Yahudi Bani Nadir untuk menjanjikan mereka dengan kesiapan memberi pertolongan. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik seperti mana yang saya bacakan sebentar tadi? Yakni mereka sungguh berdusta dalam janji itu. Menurut tafsir Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Allah mengisahkan kisah Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya dari orang-orang munafik yang mereka dengan orang-orang Yahudi ada persahabatan dan hubungan. Allah berkata, tidakkah seperti mana ayat Al-Quran yang saya bacakan sebentar tadi. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadi saksi bahawa orang-orang munafik ini pembohong di atas apa yang telah mereka katakan, di atas apa yang mereka seru, dan juga mereka bersekongkol dengan ahli kitab seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi sebagai kesimpulannya, jelaslah di sini bahawa Al-Quran begitu tegas dan gencar memberi tempelakan terhadap golongan ahli kitab ini, yang mana ahli kitab yang ingkar terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Islam yang betul, yakni mengakui kebenaran Nabi SAW dan risalah yang dibawa oleh baginda. Pelbagai bukti yang seperti mana yang kami telah kemukakan daripada Al-Quran sebagai hujah yang kuat lagi jelas mengenai perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hanya Islam dan syariat baginda Nabi SAW dan Al-Quran sebagai agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ahli kitab khususnya mereka asalnya bersabar menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Namun apabila Nabi akhir zaman ini bukan daripada kalangan mereka, mereka telah menyelewengkan isi-isi kitab mereka, mereka telah menyembunyikan kebenaran. Maka disebabkan itu mereka telah dilaknat ataupun ditempelak oleh Al-Quran, seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah
balasan bagi orang yang tidak menerima kerasulan Nabi, dan mana mereka ini ahli kitab yang ingkar ini adalah seburuk-buruk orang, yakni, dan juga mereka juga mendapat seburuk-buruk pembalasan. Maka selayaknya lah Al-Quran menempelak mereka dengan tempelekan yang keras. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman mengenai pembentangan telah kami bentangkan ini, dan mudah-mudahan pembentangan ini akan memberikan penjelasan yang jelas tentang perangai ahli kitab yang ingkar terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan semuanya ini mendapat ada manfaatnya buat umat dan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.